Assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton-penonton segmen Serabai. Pada segmen yang pertama pada malam ini, saya nak kongsikan kepada anda tentang satu kisah yang mana kisah ini berlaku di negeri Melaka ataupun khusus di kawasan Alur Gajah. Mungkin teman-teman yang dari Alur Gajah ataupun di negeri Melaka sendiri pernah mendengar kisah yang dilalui oleh seorang wanita yang bernama Hidayah. Hidayah adalah merupakan seorang wanita yang telah mendirikan rumah tangga bersama suaminya, dan sebelum berpindah ke rumah baru, Hidayah duduk bersama dengan parents-nya. Sehinggalah satu hari Hidayah dan suaminya membuat keputusan untuk pindah ke rumah mereka sendiri agar lebih mudah urusan sebagai seorang suami isteri Dan perjalanan perpindahan itu berjalan dengan lancar sehinggalah Koji akak dekat depan rumah akak tu ada seorang makcik. Koji tahu tak Koji? Makcik tu, bila akak tegur makcik tu, makcik ni dia bagaikan tak nak menjawab salam akak. Diam. Kadang-kadang kalau akak sapa dia Koji, dia ni tak menjawab langsung Koji. Diam terus masuk dalam rumah. Akak pun jadi hairan lah. Mungkin dia belum selesa lagi pun, nanti dah lama-lama kenal, okey lah tu kan, kata si Hidayah. Sehinggalah suatu hari Koji, akak ni Koji dah 2 tahun kahwin Koji, akak belum lagi dapat menimang cahaya mata. Tapi Koji, alhamdulillah Allah nak kurniakan akak rezeki. Rupa-rupanya dalam sedar tak sedar, akak dah 3 minggu akak mengandung. Alhamdulillah, syukur Koji. Sehinggalah suatu hari Koji, ketika mana akak sedang menunggu suami balik, tiba-tiba datang seorang ketuk pintu rumah akak. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Koji tahu siapa Koji yang datang? Punya makcik dekat depan rumah akak Koji datang. Akak buka pintu. Waalaikumsalam. Ya makcik. Jawapan yang akak sangat terkejut Koji. Kan, bila akak tanya ada apa makcik datang, tiba-tiba makcik tu hulurkan pinggan. Atas pinggan tu ada juada. Kemudian makcik tu serahkan kepada akak. Kata makcik tu, nah ambillah makanan ini, bagi makan dekat dalam perut tu. Dalam perut tu perlu makan makanan yang berkhasiat. Lepas yang makcik tu cakap macam tu Koji, badan akak tak tahu macam mana, jantung akak berdegup kencang, badan akak bergetar, tak tahu nak cakap macam mana. Akak cuma cakap terima kasih kepada makcik tu. Sambil-sambil akak ucapkan tu, akak terfikir, benar tak akak bagi tahu dekat makcik ni akak dah mengandung? Ataupun akak terlupa akak pernah bagi tahu dia? Sebab kepercayaan kita Koji, orang lama-lama punya kepercayaan, kalau kita baru awal-awal mengandung, seeloknya jangan kita hebohkan, jangan kita ceritakan dekat orang lain, takut anak tak menjadi. Itu kepercayaan orang kita. Kemudian akak ambil pinggan tersebut, akak letak dekat atas meja Koji. Tak tahu macam mana Koji, mulut akak ni tiba-tiba terucap Astaghfirullahalazim. Bila akak terucap Astaghfirullahalazim Koji, tiba-tiba makcik tu dengar. Makcik tu terus balik rumah, tak ada cakap apa-apa. Nanti kalau ni datanglah rumah, dia tak ada cakap apa-apa. Terus pula bila dengar akak sebut Astaghfirullahalazim. Dan peristiwa ini bila akak ceritakan kepada suami dalam perjalanan pulang, suami kata, okey yang tak apa, nanti tunggu abang balik. Tibanya suami akak pulang Koji. Suami akak dah pulang rumah, akak cerita dekat suami.
Suami ambil makanan dalam pinggan tersebut, suami buang dalam tong sampah. Suami cakap, sayang, tak apa, kita cakap je kita dah makan makanan ni. Nanti yang esok masak lah apa-apa, mi goreng ke apa ke, kita gantikan kepada makcik. Baiklah bang. So keesokan harinya, saya pun ikutlah kata suami. Saya pulangkan makanan tu, saya masakkan mi goreng, saya letak dekat atas pinggan yang sama. Bila saya datang ke rumah makcik tu, bila akak datang ke rumah makcik tu, Boji, bagi salam, Assalamualaikum makcik. Ni, Waalaikumsalam. Ya nak makcik, saya ada masakkan mi goreng. Terima kasih makcik hantar makanan tu. Makcik nak tanya, makanan semalam makcik bagi tu, kau dah makan belum? Akak bila dengar soalan tu, Boji, akak jadi macam takut nak jawab. Tapi bila ingatkan plan akak dengan suami, akak cakap, dah makcik, saya dah makan. Baguslah kalau dah makan, elok untuk anak dalam perut tu. Lepas pada tu, Boji, akak dah jadi muskil tentang makcik ni. Akak dah menjadi berhati-hati dengan makcik ni, Boji. Dan hari berlalu demi hari berlalu, makcik ni tiba-tiba satu hari, Boji, makcik ni dia dah macam tak nak layan akak. Bila akak bagi salam, menyapa dia dah macam pada awal-awal. Ada sekali tu, Boji, dia jeling je dekat akak. Tak apalah, mungkin makcik ni ada problem ke apa kan. Tak apa. Kemudian kisahnya yang berlaku yang paling menyeramkan, Boji, bila akak tengah sorang-sorang dekat rumah nak tidur, Boji, tak tahu macam mana, Boji, rumah akak tak pernah waktu malam tiba-tiba ada burung gagak datang hinggap dekat akak punya tingkap, Boji. Masalahnya bukan seekor, berekor-ekor, Boji, duduk dekat tingkap rumah akak. Tak pernah akak tidur dekat rumah baru ni, gagak datang waktu malam singgah dekat rumah akak. Itu perkara pertama, Boji, yang menakutkan akak. Yang kedua, Boji nak tahu tak, Boji? Sidang hadirin yang sedang menonton serampai pada malam ini, Kak Hidayah bagi tahu malam tu, itu kes malam tu, keesokan harinya, ketika mana akak tu tengah rehat dengan suami, ialah hari Minggu, kita nak berehat, family time. Tiba-tiba akak macam nampak ada orang sedang mundar mandir dekat depan rumah akak, dekat luar rumah akak. Akak pergi dekat tingkap, akak selak perlahan-lahan. Betul, Boji, ada seorang wanita berpakaian serba putih berjalan dekat depan rumah akak, kiri kanan. Akak jadi tak senang hati. Akak duduk balik dekat sofa dengan suami akak. Bila rasa tak sedap hati lagi, Boji, akak pergi jenguk balik kat tingkap 2-3 kali juga, Boji. Akak pergi duduk sampai suami akak ni dia rasa pelik. Yang, kenapa? Asyik tengok kat tingkap tu, apa ada dekat luar? Abang, sini bang. Abang, sini bang, tengok bang. Si suami pun bangun, pergi ke tingkap. Ada apa yang? Abang tengok dekat luar pagar rumah tu. Abang perasan tak ada wanita, ada perempuan pakai baju putih, dia mundar mandir dekat pagar kita. Jawapan yang mengejutkan keluar daripada si suami, tak ada punya. Si isteri, astagfirullahalazim, dia kata, mungkin dia ni dalam berhalusinasi ataupun sebagainya, dia tak pasti. Ada bang, tadi memang betul lah yang nampak depan mata ayam ni, dekat luar rumah kita ni ada perempuan mundar mandir pakai baju putih.
Jadi peristiwa ini menjadi tanda tanya kepada keluarga tersebut. Kemudian Koji, akak dengan suami dia, setiap malam kami baca Yasin. Kami buat bacaan Yasin setiap malam Koji. Sampailah alhamdulillah Koji sekarang ni dah tak ada apa-apa yang berlaku dekat rumah akak. Itulah perkongsian daripada saudara kita Hidayah dari Alur Gajah Melaka. Sekiranya kalian ada kisah-kisah seram yang berlaku pada diri anda atau berlaku pada ahli yang terdekat dengan anda, anda boleh kongsikan kepada Koji, kepada saya di email yang saya nyatakan dalam description box di bawah. Mungkin pengalaman anda sama dengan pengalaman kawan-kawan kita yang lain. Sekadar itu sahaja untuk segmen Serabai pertama pada malam ini. Keputusan di tangan anda. Kita jumpa di lain episod. Saya Fauzi. Serabai seram. Assalamualaikum.